Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur المذهب بلساني بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui aplikasi Facebook secara online di atas talian di dalam membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada zaman kini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu, pada sesi yang lalu, kita telah bincangkan tentang mukaddimah, faedah-faedah yang telah dibicarakan oleh As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari di dalam kitab Al-Arba'in Al-Aziziyah. Dan kita telah sampai kepada faedah yang keenam, ataupun bab yang keenam, yang mana kita dah sebut pada minggu yang lalu. Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari di dalam bahagian ini, di dalam bahagian keenam ataupun kita sebut sebagai bab yang keenam, beliau ingin membuktikan dengan hujah beliau bahawa Nabi SAW pada hakikatnya telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan perkara-perkara gaib. Dan kita dah bincang berkenaan dengan hadis-hadis yang telah disertakan, yang telah disebutkan oleh Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari di dalam kitab ini. Kemudian kita juga dah bincang berkenaan dengan persoalan ataupun dakwaan sebahagian manusia yang mengatakan bahawa Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib. Mereka mengatakan lagi bahawa dalilnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 59, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang gaib, tiada siapa yang mengetahui melainkan dialah sahaja. Dan berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ar-Ruyani daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi SAW bersabda, khamsun la ya'lamuhunna illa Allah azza wa jalla. Inna Allah ta'ala 'indahu 'ilmu as-sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dalam hadis ini Nabi SAW memberitahu kepada kita bahawa terdapat 5 perkara yang tidak diketahui melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ilmu sa'ah, waktu berlakunya kiamat. Kata Nabi SAW, tak ada orang yang akan tahu bilakah berlakunya kiamat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha, tak ada yang tahu tentang bilakah turunnya hujan. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, tak ada sesiapa yang mengetahui tentang apakah yang terdapat di dalam rahim seorang ibu. Dan yang keempat adalah wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, tak ada seorang pun, kata Nabi SAW, yang akan tahu apa yang akan berlaku pada keesokan hari. Dan yang terakhir, yang kelima, kata Nabi SAW, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tak ada seorang pun yang tahu di bumi manakah, di tanah manakah, di negara manakah yang dia akan meninggal dunia. Maka kelima-lima perkara ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, yang tidak ada mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi berdasarkan kepada dalil ini, sebahagian masyarakat mengatakan bahawa Nabi SAW tak tahu perkara gaib kerana disebut dengan jelas dalam ayat dan hadis yang kita bacakan sebentar tadi. Lalu perkara ini dijawab oleh Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala anhu. Kalau tuan-tuan yang memiliki kitab, tuan-tuan boleh buka pada halaman ke-34. Di sana Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala anhu, beliau membincangkan tentang makna sebenar ataupun bagaimanakah cara untuk kita memahami teks Al-Quran dan hadis tersebut. Yang pertama, kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, dakwaan mereka itu hanya menunjukkan kepada kedangkalan ilmu mereka, ceteknya pengetahuan mereka tentang ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Buktinya apa? Buktinya jika dilihat di dalam surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Dalam surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa Tuhanlah sahaja yang mengetahui segala yang gaib, maka dia tidak memberitahu perkara gaib yang diketahuinya itu kepada sesiapa pun, melainkan kepada mana-mana rasul yang diredainya. Di dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberitahu kepada kita bahawasanya ia tidak ada yang mengetahui tentang perkara gaib melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah sambung ayat tersebut dengan menyatakan illa man irtada min rasul, melainkan daripada kalangan rasul yang diredai, yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui tentang perkara-perkara gaib. Dan kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari lagi, rasul yang terpilih yang disebutkan dalam ayat ini tidak lain dan tidak bukan antaranya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara gaib yang tidak diperlihatkan kepada manusia biasa seperti kita. Dan Sayyid Abdul Aziz juga menyatakan di dalam bahagian ini tentang sebahagian perkara gaib yang dinyatakan dalam hadis secara khusus dan dikecualikan daripada perkara gaib yang lain adalah untuk menunjukkan kepentingannya dan menggambarkan perkara tersebut tidak seperti perkara-perkara gaib selainnya yang terkadang dapat diketahui melalui jalan ilmu dan firasat atau jalan-jalan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sayyid Abdul Aziz, beliau ingin menjawab bagaimana cara untuk kita menggabungkan di antara kedua-dua ayat Al-Quran ini, yang mana ayat pertama tadi kita baca bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahawa tidak ada yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa ta'ala juga bagi tahu illa man irtada min rasul, melainkan daripada kalangan rasul yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Sayyid Abdul Aziz berkenaan dengan hadis Nabi SAW serta firman Allah dalam surah Al-Luqman yang kita dah sebut pada minggu yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Jadi dalam ayat ini dan hadis yang kita bacakan sebentar tadi menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi tahu tentang 5 perkara yang kita bincangkan pada awal tadi. Jadi kata Sayyid Abdul Aziz pada bahagian ini, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW sendiri mengistimewakan, mengasingkan 5 perkara yang kita sebutkan tadi. Tujuannya adalah untuk memberitahu keistimewaan, kelebihan 5 perkara tersebut berbanding daripada perkara-perkara gaib yang lain, yang mana 5 perkara ini tidak dapat diketahui melalui jalan-jalan ilmu ataupun firasat.
ataupun jalan-jalan yang telah disediakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mimpi, ilham, firasat dan pemberitaan. Jadi ada perkara gaib yang kita boleh tahu melalui jalan-jalan ini. Contohnya seperti mimpi. Seseorang dia mimpi, contohnya dia mimpi binatang buas, maka itu menunjukkan bahawa, contohnya dia mimpi dipatuk ular. Itu antara tanda membagi tahu kepada kita yang mana kita ada gangguan jin misalnya. Maka itu kan menunjukkan tentang pengkhabaran perkara gaib. Begitu juga di dalam masalah mimpi. Bila mana seseorang itu ada mimpi, dan sesuatu mimpi itu boleh menjadi tanda dalam kehidupan kita, seperti mana yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana mimpi tersebut adalah suatu berita tentang perkara yang akan berlaku pada kemudian hari. Jadi kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Rasulullah SAW dalam hadis mengasingkan 5 perkara tersebut untuk menunjukkan bahawa 5 perkara ini adalah perkara besar yang tidak diketahui oleh semua orang, melainkan mereka yang dipilih, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kalangan Rasul. Dan ilham adalah antara perkara yang sememangnya wujud di dalam Islam sendiri. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, yang mana kata Nabi SAW, innahu kana fi man qablakum muhaddathun wa iyakun fi hadhihi al-ummah fa Umar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sebelum kalian ada mereka yang digelar sebagai muhaddathun. Muhaddathun ni apa? Orang yang diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang sesuatu perkara. Dan kata Nabi SAW lagi, wa iyakun fi hadhihi al-ummah fa Umar. Dan Nabi SAW, kalaulah dalam kalangan umat kita ini ada daripada mereka yang muhaddathun seperti umat yang terdahulu, yakni orang-orang yang diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkara gaib, maka sudah pasti kata Nabi SAW dia adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis ini jelas menunjukkan bahawa pemberitaan, ilham, firasat adalah antara perkara yang sememangnya wujud yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang terpilih. Baik. Dan kata Sayyid Abdul Aziz lagi, boleh juga kalau kita nak mengatakan bahawa 5 perkara tersebut yang Nabi sebut, Nabi kata tak ada yang mengetahui melainkan Allah. Begitu juga dengan surah Al-Luqman tentang 5 perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyid Abdul Aziz, berkemungkinan bahawa perkara tersebut, ayat dan hadis tersebut turun sebelum daripada Nabi SAW diberitakan tentang perkara-perkara gaib. Oleh itu, ketika ayat tersebut turun dan ketika Nabi SAW mengungkapkan hadis yang kita bacakan sebutan tadi, berkemungkinan Nabi SAW pada ketika itu masih belum mengetahui perkara gaib, dan setelah itu barulah Nabi SAW diberitahu tentang perkara-perkara gaib, seperti mana yang telah kita bacakan hadis-hadisnya pada minggu yang lalu. Dan telah dinyatakan sebelum ini sebuah hadis sahih yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hadha hatta al-jannata wan nar." Dalam hadis yang kita sebut pada minggu yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in," tidak adalah sesuatu perkara, lam akun urituhu, yang tidak diperlihatkan kepadaku, illa ra'aituhu fi maqami hadha, melainkan aku telah melihatnya di mana aku berdiri pada ketika ini, hatta al-jannata wan nar, bahkan syurga dan neraka pun diperlihatkan oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, secara zahir daripada hadis ini menunjukkan bahawa lafaz asy-syai', ma min syai'in, syai' itu adalah lafaz nakirah,
umum. Tak ada sesuatu perkara pun menunjukkan bahawa bila dinyatakan tidak ada sesuatu perkara, maka kesemua perkara diberitakan oleh Nabi SAW, seperti mana disebutkan oleh Al-Kirmani di dalam Syarah Al-Bukhari. Kata Al-Kirmani, hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW melihat Tuhannya pada keadaan tersebut kerana sesuatu itu termasuklah Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping akal yang tidak menolak daripada perkara tersebut berlaku serta uruf yang tidak menafikannya. Jadi kata Al-Kirmani, asyai, tidaklah Nabi SAW tidaklah sesuatu yang diperlihatkan kepada Nabi SAW. Sesuatu di situ adalah setiap perkara yang wujud termasuklah Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahawa Nabi SAW telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap perkara-perkara ghaib. Oleh itu Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala anhu menyatakan dalam qasidahnya, fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami. Ini antara bait daripada qasidah Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau mengungkapkan dengan menyatakan bahawa fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha, dengan sesungguhnya daripada kepemurahan engkau wahai Rasulullah sama ada di dunia dan di akhirat, wa min ulumika, dan daripada ilmumu, yakni ilmu Rasulullah SAW, ilmu al-lawhi wal qalami, ilmu daripada al-lawh wal qalam, kan, lawh dan al-qalam. Jadi bait ini adalah antara bait yang sering dipersoalkan oleh sebilangan manusia yang kononnya mendakwa bahawa Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala di dalam qasidahnya telah melakukan perkara syirik, dengan mendakwa bahawa Nabi SAW mengetahui perkara yang ada yang tercatat oleh qalam dan perkara-perkara gaib. Maka perkara ini dijawab oleh para ulama. Antaranya guru kami Syekh Rugi rahimahullah hafizahullah ta'ala anhu, ketika mana pengkhataman kitab Alfiyah bin Malik, ada suatu majlis makan malam bersama dengan Syekh Rugi hafizahullah ta'ala anhu. Di dalam majlis tersebut, beliau ditanya oleh seorang pelajar tentang pandangan beliau berkenaan dengan qasidah burdah yang didakwa membawa kepada mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, melampau dalam mengagungkan Nabi SAW. Jadi kata Syekh Rugi hafizahullah ta'ala anhu, orang yang mendakwa qasidah burdah itu melampau ataupun membawa kepada syirik, pada hakikatnya dia tidak memahami asas bahasa Arab. Kalaulah dia memahami asas bahasa Arab, memahami balaghah, nescaya dia tidak akan mengungkapkan perkara tersebut, kerana ini adalah merupakan bait syair, ungkapan cinta Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala anhu, yang ada kalanya menggunakan perumpamaan yang tinggi untuk menunjukkan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada perkara tersebut, maka kita fahami bahawa Nabi SAW mengetahui akan perkara-perkara gaib yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda. Kata Sayyid Abdul Aziz lagi pada halaman yang ke-36 di dalam Sunan At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi menyatakan sebuah hadis hasan sahih. Dalam Sunan At-Tirmidzi ataupun Jami' At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan sebuah hadis yang berstatus hasan sahih. Apa maksud hasan sahih? Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Jami'-nya, beliau membawa suatu kelainan di dalam mengkategorikan, di dalam mengklasifikasikan, di dalam menentukan status darjat sesebuah hadis. Dalam Jami' At-Tirmidzi, bila kita baca Jami' At-Tirmidzi, kita akan mendapati bahawa ada antara hadis yang dinyatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi sebagai hadza hadisun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ada kalanya Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan hadza hadisun hasan. Hadis ini hadis yang hasan. Apa pengertian sahih, apa pengertian hasan, nanti kita akan bincang secara mendalam. Kemudian ada juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menggabungkan di antara hasan dan sahih dengan mengatakan bahawa hadza hadisun hasanun sahih. Menggabungkan di antara hasan dan sahih.
Bahkan ada kalanya Al-Imam Tirmizi menggabungkan 3 perkara, iaitu dengan mengatakan bahawa hadza hadisun hasanun sahih gharib. Ini adalah hadis yang hasan, sahih, gharib. 3 perkara yang berbeza yang digabungkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam sebuah hadis. Perkara ini dibincangkan oleh para ulama dengan panjang lebar di dalam menentukan makna sebenar apakah yang diinginkan oleh Al-Imam Tirmizi. Kerana biasanya kita dengar hadis ini adalah hadis sahih, hadis ini adalah hadis hasan, ataupun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jarang kita mendengar hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, gabung di antara hasan dan sahih. Jadi ulama merungkai makna sebenar daripada pernyataan Al-Imam Tirmizi ini. Sebahagian ulama menyatakan bahawa maksud daripada hasan sahih ni apa? Maksudnya adalah daripada sudut bahasa, hadis tersebut adalah hadis yang baik, hadis yang tidak bermasalah. Manakala daripada sudut istilah, hadis tersebut ataupun kita sebut daripada sudut matannya, hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan bahawa bila mana Al-Imam Tirmizi mengatakan hadza hadisun hasanun sahih, itu menunjukkan bahawa keraguan perawi di dalam menentukan sama ada hadis itu sebenarnya dia hasan ke sahih. Lalu nak senang sebut kedua-duanya hasan, sahih. Pendapat yang ketiga mengatakan bahawa terdapat 2 atau lebih sanad yang antaranya hasan dan yang lainnya sahih. Atau sebagian ulama yang lain, apa maksud hasan sahih sebut Imam Tirmizi ni? Maksudnya adalah ada 2 sanad ataupun lebih yang sebahagian sanad tersebut adalah sahih dan sebahagian sanad tersebut berdarjat hasan. Oleh itu dikatakan hadza hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Pendapat yang keempat mengatakan bahawa hasan sahih itu maksud dia apa? Hasan dan sahih hanya daripada sudut umum dan khusus. Maksudnya apabila dikatakan hadis tersebut adalah hadis yang hasanun sahih, maksudnya hadis itu sahih kerana hadis hasan berada di bawah martabat hadis sahih. Lalu bila dikatakan sahih hasan, maka hadis tersebut adalah hadis yang sahih kerana semua hadis yang hasan adalah hadis yang sahih. Namun perkara ini disangkal oleh sebagian ulama dengan mengatakan bahawa kenapa Imam Tirmizi dalam hadis yang lain kata hadza hadisun hasan, hadis ni hasan, hadis ni sahih, tapi dalam bahagian lain kata hadza hadisun hasanun sahih. Apa beza bila sebut hadis ini hadis sahih dengan menggabungkan di antara hasan sahih? Lalu sebagian ulama kata digabungkan hasan sahih nak menunjukkan bahawa di sisi Imam Tirmizi di antara hasan dan sahih ada namanya hasanun sahih. Hasanun sahih adalah berada lebih tinggi daripada martabat hasan dan berada di bawah daripada martabat hadis sahih. Maknanya di antara hadis sahih dan hadis hasan ada namanya hadis hasanun sahih. Dan ada sebahagian yang lain mengatakan bahawa makna hasan sahih ni apa? Hasan daripada sudut makna, sahih daripada sudut matan, ataupun sebaliknya. Daripada sanadnya adalah hasan dan daripada maknanya adalah sahih. Ala kulli hal, seperti mana disebutkan oleh guru kami Sayyid Abdul Mun'im bin Abdul Aziz Siddiq Al-Ghumari, beliau mengatakan bahawa hakikatnya apakah makna sebenar daripada pernyataan Imam Tirmizi ini, tak ada seorang pun yang ketahui melainkan Imam Tirmizi. Sehingga kata ulama, kalau kita nak tahu makna sebenar daripada pernyataan Imam Tirmizi ini, kita kena meninggal dulu, kena jumpa Imam Tirmizi, tanya Imam Tirmizi apa maksud kau sebenar yang hasan sahih. Barulah Imam Tirmizi akan bagi tahu makna sebenar, dan pada ketika itu barulah kita akan dapat tahu makna sebenar daripada pernyataan Imam Tirmizi. Walhasil, yang mampu dibincangkan oleh ulama hanyalah sekadar pendapat dan pandangan peribadi mereka. Baik, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Mu'adh, kita kembali kepada kitab Al-Imam Tirmizi meriwayatkan dalam kitab Jami'-nya ataupun kitab Sunannya sebuah hadis yang bermartabat hasan sahih daripada Sayyidina Mu'adh bin Jabal radhiyallahu taala anhu pada hadis ikhtisam al-mala'il a'la, hadis para malaikat berlumba-lumba ataupun
perselisihan di antara para malaikat. Hadis ini adalah antara hadis yang panjang, merupakan hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala anhu, tetapi diringkaskan oleh Said Abdul Aziz mengambil mahallus syahid perbincangan daripada hadis tersebut dengan menyatakan sabda Nabi SAW, fatajallali kullu syai'in fa'araftu. Kata Nabi SAW, lalu terzahirlah kepadaku, yakni kepada Nabi SAW, semua perkara, kullu syai'in, kata Nabi SAW, maka aku pun mengetahuinya. Dalam hadis ini, kalau kita lihat di dalam Jami' At-Tirmidzi, hadis ini adalah berkenaan dengan Nabi SAW ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makna ikhtisamil mala'il a'la. Dengan disebutkan dalam hadis tersebut yang mana Allah berfirman kepada Nabi SAW, fima yakhtasimul mala'ul a'la. Allah tanya kepada Nabi SAW, apakah yang dipersisihkan oleh para malaikat? Lalu kata Nabi SAW, la adri, aku tak tahu wahai Allah. Dalam mimpi tersebut, Allah bertanya kepada Nabi SAW tentang apakah yang diperselisihkan oleh para malaikat. Dan baginda SAW tidak mengetahui makna sebenar daripada soalan. Dan Nabi tidak mengetahui jawapan daripada soalan tersebut. Dalam hadis juga menyatakan bahawa Nabi SAW ditanya sebanyak 3 kali oleh Allah Subhanahu wa taala tentang fima yakhtasimul mala'ul a'la. Apa benda yang diperselisihkan oleh para malaikat ni? Apa benda yang diperselisihkan oleh para malaikat? Apa benda yang diperselisihkan oleh malaikat? Dan ketiga-tiga soalan itu dijawab oleh Nabi SAW dengan mengatakan bahawa baginda tidak tahu apakah yang diperselisihkan oleh para malaikat. Dan kemudian di dalam hadis tersebut dinyatakan bahawa Nabi SAW dalam hadis tersebut, kalau kita baca secara literal, kita akan memahami bahawa seolah-olah Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya ataupun tapak tangannya di antara dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah badan Nabi SAW berasa sejuk sehingga ke dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu secara literal. Tetapi hadis ini tidak boleh kita memahami dengan secara literal. Kenapa? Kerana perkara tersebut adalah bercanggah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang mana Allah berfirman bahawa Allah tidak menyerupai dengan makhluk dengan sesuatu apapun. Maka tak boleh kita mengatakan bahawa Allah mempunyai tapak tangan. Lalu bagaimana kita nak memahami keadaan ini? Ia hanyalah sekadar perumpamaan nak bagi tahu Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara gaib, sehinggalah Nabi mengatakan fatajallali kullu syai'in, terzahir, tersingkap kepada aku semua perkara, fa'araftu, dan aku pun mengetahui jawapan daripada apa yang telah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dalam riwayat ini kata Nabi SAW, fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard, fa'alimtu ma bainal masyriq wal maghrib, fama sa'alani an syai'in illa alimtuhu. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, bila mana berlakunya keadaan tersebut, peristiwa tersebut, maka Nabi SAW mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan kata Nabi SAW, fa'alimtu ma bainal masyriq wal maghrib, dan aku tahu apa yang berada di utara, daripada selatan sehinggalah ke barat, daripada timur sehinggalah ke barat. Fama sa'alani an syai'in, dan tak adalah sesiapa yang menanyakan kepada aku suatu soalan pun melainkan aku tahu jawapan dia. Menunjukkan bahawa Nabi SAW diperlihatkan, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara-perkara gaib. Hadis ini dan hadis sebelumnya yang kita bincang sebelum ini dan minggu yang lalu, daripada hadis-hadis yang dinyatakan sangatlah banyak, terlalu banyak hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara gaib. Hadis-hadis tersebut secara jelas menunjukkan bahawa Nabi SAW menilik dan melihat, ittala'a,
Bila kita kata tahu, dia tak sama dengan menilik. Kenapa di sini diterjemahkan sebagai menilik? Nak menunjukkan bahawa Nabi bukan sekadar melihat, tetapi Nabi menilik, mengetahui secara detail tentang perkara tersebut yang telah terjadi serta apa yang akan terjadi, sama ada perkara tersebut dah berlaku, dah terjadi ataupun akan terjadi, sehinggalah berlakunya kiamat, sebagaimana yang disabdakan dalam sebuah hadis yang lain, ka'anni anzuru ila kafi hadha, seumpama Nabi SAW melihat semua perkara tersebut, perkara yang dah berlaku dan akan berlaku, seperti mana Nabi SAW melihat tapak tangan baginda yang mulia. Kemudian kata Sayyid Abdul Aziz lagi, kalau tidak terdapat penjelasan daripada hadis-hadis ini sekalipun, kenyataan daripada apa yang telah diriwayatkan secara sabit melalui jalan mutawatir menunjukkan secara pasti bahawasanya Nabi SAW telah diperlihatkan oleh Allah akan kunci-kunci perkara gaib tersebut. Kalaulah kita tak bincangkan pun tentang hadis-hadis ini, maka cukup memadai dengan riwayat-riwayat yang datang dengan jalan mutawatir, jalan yang pasti, sudah cukup memadai untuk menunjukkan bahawa hakikatnya Nabi SAW mengetahui perkara-perkara ghaib. Kemudian kita langkau ya. Tuan-tuan boleh lihat pada halaman ke-39. Walaupun begitu, kami nyatakan di sini apa yang dijadikan sebagai dalil secara terperinci yang mana akan menjadikan pembacanya yakin bahawasanya Nabi SAW yang mulia mengetahui kunci-kunci perkara gaib yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah. Kata Sayyid Abdul Aziz, perkara tersebut adalah perkara yang al-ilmu daruri. Ilmu daruri ni apa? Perkara yang dah tak perlu nak dikaji, tak perlu nak dibincang. Perkara tersebut memang kita dah dapat hanya dengan panca indera yang ada, mata, telinga dan panca indera yang lain. Tak perlukan kepada kajian pun. Tetapi kata Sayyid Abdul Aziz, dinyatakan di sini dalil secara terperinci untuk menjelaskan, untuk menambahkan keyakinan kepada kita yang hakikatnya Nabi SAW mengetahui perkara-perkara ghaib. Pada halaman yang ke-40 kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, hal ini disebabkan terdapat riwayat daripada baginda di dalam beberapa hadis sahih yang mengkhabarkan berkenaan turunnya hujan. Terdapat dalam hadis yang sahih yang mana Nabi SAW memberitahu kepada sahabat waktu turunnya hujan. Sedangkan pada ayat yang kita baca pada awal perjumpaan tadi, pada awal perbincangan tadi, Nabi SAW mengatakan bahawa tak ada yang tahu bilakah waktu turunnya hujan melainkan Allah. Tetapi dalam hadis yang sahih dikatakan bahawa Nabi SAW sendiri memberitahu kepada para sahabat tentang turunnya hujan. Bahkan baginda memberitahu bahawa malaikat penjaga awan yang memberitahu baginda bahawa hujan akan turun di tempat si fulan, atau dalam riwayat yang lain di bumi Yaman. Bahkan ada hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW beritahu bahawa malaikat penjaga awan lah yang bagi tahu kepada Nabi SAW bahawa hujan akan turun di tempat sekian-sekian, ataupun dalam riwayat yang lain hujan akan turun di bumi Yaman. Selain itu, baginda pernah memberitahu sebilangan besar dalam kalangan sahabat bahawa mereka akan melahirkan zuriat dan memberitahu sama ada kelahiran tersebut lelaki atau perempuan. Terdapat banyak riwayat yang mana Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat yang sahabat ini akan mendapat kelahiran, sahabat ini akan mendapat anak, sahabat ini akan mendapat anak, walaupun pada ketika itu belum ada tanda-tanda bahawa sahabat tersebut akan mendapat anak, tetapi telah diberitakan oleh Nabi SAW. Bahkan ada dalam riwayat lain Nabi SAW bagi tahu bahawa akan lahirnya daripada rahim ini anak lelaki, akan lahir daripada rahim ini adalah anak perempuan. Maksudnya seolah-olah Nabi SAW mengetahui sama ada yang akan lahir itu adalah lelaki ataupun perempuan. Sedangkan pada awal perbicaraan kita tadi, dalam hadis yang disebutkan sebelum ini, bahawa tidak ada yang mengetahui apa di dalam rahim melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hadis, dalam banyak riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW tahu sama ada yang di dalam rahim tersebut lelaki ataupun perempuan. Baginda juga memberitahu kepada beberapa orang sahabat tentang di mana mereka akan meninggal dunia.
Kan kita sebut sebelum ini bahawa dalam hadis dan ayat menunjukkan bahawa tak ada yang tahu di mana seseorang itu akan meninggal dunia, di bumi mana dia akan mati, di bumi mana dia akan meninggal dunia. Tetapi terdapat dalam banyak riwayat menunjukkan bahawa Nabi bagi tahu kepada para sahabat yang engkau akan meninggal di sini, yang engkau akan meninggal di sini. Antaranya kita lihat pada contoh yang pertama, baginda memberitahu kepada bapa Sayyidina An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. An-Nu'man bin Bashir adalah sahabat, sigharus sahabah, sahabat yang kecil daripada kalangan sahabat Nabi SAW. Dan bapanya Bashir adalah juga merupakan sahabat baginda SAW. Sebab tu bila kita sebut Nu'man bin Bashir, kita akan menyatakan radhiyallahu anhuma, redha Allah ke atas kedua mereka, kerana Sayyidina An-Nu'man dan bapanya Bashir, kedua-duanya adalah merupakan sahabat Nabi SAW. Baginda pernah memberitahu kepada bapa Sayyidina Nu'man bin Bashir, yakni Bashir, bahawa anaknya iaitu Sayyidina Nu'man akan meninggal dunia kerana dibunuh di Syam, dan perkara itu terjadi seperti yang dikhabarkan oleh baginda SAW. Sayyidina Nu'man bin Bashir, beliau dilahirkan pada tahun kedua hijrah. Setelah Nabi SAW berhijrah ke bumi Madinah, maka lahirlah Sayyidina An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan dikatakan bahawa Sayyidina Nu'man bin Bashir adalah anak pertama yang lahir daripada kalangan Ansar setelah hijrahnya baginda SAW ke bumi Madinah. Dan Sayyidina Nu'man bin Bashir, beliau adalah antara sahabat yang berusaha untuk menegakkan ataupun menuntut bela di atas pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti yang kita tahu bagaimana peristiwa Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala dibunuh, dan itulah menjadi titik tolak bermulanya fitnah di kalangan umat Islam. Setelah Sayyidina Uthman dibunuh oleh puak pelampau pemberontak, maka Sayyidina Nu'man bin Bashir telah mengambil baju yang dipakai oleh Sayyidina Uthman ketika dibunuh, baju yang masih berlumuran dengan darah, dibawa ke bumi Syam. Bahkan diriwayatkan bahawa diletakkan di atas mimbar di Masjid Syam untuk memberitahu kepada umat Islam di Syam bahawa khalifah telah dibunuh dengan kejam. Dan pada saat itulah munculnya semangat daripada penduduk Syam untuk menuntut bela di atas pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW bahawa Sayyidina Nu'man bin Bashir akan meninggal di Syam, walaupun pada ketika itu Sayyidina Nu'man belum pun pergi ke Syam, tapi Nabi dah bagi tahu kepada bapa Sayyidina Nu'man bin Bashir bahawa anak engkau Nu'man akan meninggal di Syam dan dibunuh. Bukan sekadar Nabi tahu bahawa Sayyidina Nu'man akan meninggal di Syam, bahkan Nabi bagi tahu yang Nu'man ini dia akan dibunuh, dan perkara tersebut benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua, baginda memberitahu Sayyidatina Maimunah bintil Harith, yang merupakan isteri Nabi SAW, Ummahatul Mu'minin, daripada kalangan Ummahatul Mu'minin. Beliau diriwayatkan antara isteri yang terakhir berkahwin dengan Nabi SAW, yang mana beliau berkahwin dengan Nabi SAW pada tahun ke-7 Hijrah. Nabi SAW meninggal dunia pada tahun 11 Hijrah. Nabi bagi tahu kepada Sayyidatina Maimunah bintil Harith bahawa beliau tidak akan meninggal dunia di Makkah. Nabi kata kepada Sayyidatina Maimunah, "Wahai Maimunah, engkau tidak akan meninggal dunia di Makkah," kata Nabi SAW. Dan perkara tersebut benar-benar terjadi. Sayyidatina Maimunah bintil Harith, beliau meninggal dunia di antara Makkah dan Madinah. Sehingga dikatakan bahawa tempat meninggalnya Sayyidatina Maimunah tersebut adalah 10 km sebelum daripada Masjid Tan'im. Jadi dia tak berada di
Mekah ketika beliau meninggal dunia, menunjukkan bahawa apa yang diberitahu oleh Nabi SAW bahawa Sayyidatina Maimunah tidak akan meninggal di Mekah benar-benar terjadi, kerana Sayyidatina Maimunah meninggal dunia di antara Mekah dan Madinah. Yang ketiga, baginda memberitahu kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahawa beliau akan meninggal dunia di sebuah tanah lapang dan beliau akan disaksikan oleh sekelompok kaum muslimin. Peristiwa ini juga berlaku sebagaimana yang diberitakan oleh baginda SAW, dan kisah ini sangat masyhur, kisah kewafatan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal dunia pada tahun 31 Hijrah, ataupun dalam riwayat yang lain mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 32 Hijrah. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau memutuskan untuk tidak lagi menetap di bumi Madinah. Bila ditanya kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, mengapa engkau tidak mahu lagi tinggal di bumi Madinah, sedangkan bumi Madinah adalah bumi Nabi SAW, kenapa kau ingin meninggalkan? Kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, aku tidak mampu untuk duduk di bumi Madinah kerana setiap kali aku terpandang pokok yang pernah disandar oleh Nabi SAW, aku terlihat tempat yang pernah diduduk oleh Nabi SAW, aku akan teringat kepada baginda SAW. Aku tidak mampu menahan kerinduan tersebut, dan atas sebab itulah aku terpaksa membawa diriku pergi ke Syam. Dan apabila berada di Syam, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau antara seorang sahabat yang disebutkan sebagai zuhud. Keadaan zuhud tersebut adalah keadaan zuhud yang terlampau zuhud, sehingga kan bahawa perkara tersebut menjadi asbab berlakunya perselisihan di antara beliau dengan sahabat yang lain. Kerana menurut Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, bagi beliau haram untuk idkharul mal. Abu Dzar Al-Ghifari, pendapat beliau bahawa haram hukum dia kita menyimpan harta. Kalau kita ada duit RM10, contohnya, bagi Sayyidina Abu Dzar, haram untuk kita simpan RM10 tersebut. Kita kena keluarkan di jalan Allah, sama ada kita sedekah ataupun mengeluarkannya di jalan Allah. Ini pandangan daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, dan pandangan ini sangat keras dan sukar untuk diterima oleh umat Islam pada ketika itu, sehingga akhirnya menyebabkan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan gubernur di Syam pada ketika itu terpaksa mengadu kepada Sayyidina Uthman yang merupakan khalifah pada ketika itu, mengadu tentang keadaan Abu Dzar Al-Ghifari. Dan akhirnya Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah memanggil Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari untuk datang ke bumi Madinah. Bila Sayyidina Abu Dzar sampai di bumi Madinah, Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kau duduklah dengan kami di sini. Engkau tak sesuai duduk di Syam, kerana orang Syam berasa tidak selesa dengan keadaan engkau. Mereka tidak faham tentang keadaan engkau. Kau duduklah di sisi kami, kami akan bersama dengan engkau. Tetapi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu enggan untuk duduk di bumi Madinah. Dan ini antara dalil menunjukkan bahawa Sayyidina Uthman tidak pernah menghalau Abu Dzar Al-Ghifari untuk pergi ke tempat yang terasing. Abu Dzar Al-Ghifari pergi ke tempat yang terasing adalah di atas kehendak beliau sendiri, tanpa atas paksaan ataupun perintah daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Disebabkan kekacauan yang berlaku tersebut, ya, diriwayatkan bahawa ketika Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari datang di bumi Madinah, beliau dikelilingi oleh penduduk Madinah untuk mengenal susuk tubuh seorang sahabiul jalil, seorang sahabat besar daripada sahabat Nabi SAW, iaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Sedangkan Abu Dzar Al-Ghifari ini, sikap dia tak suka dengan orang ramai, dia tak suka dengan dunia, hatinya dibuang daripada dunia, menyebabkan beliau pada hakikatnya tidak sesuai untuk duduk bersama dengan masyarakat yang ramai. Yang akhirnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari mengambil jalan untuk duduk di sebuah perkampungan sunyi terpencil yang disebutkan sebagai Rabadah. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari bersama dengan isterinya dan seorang pembantunya telah pergi ke kawasan Rabadah. Rabadah ini adalah satu kawasan yang terpencil
yang berada di bumi Madinah. Kawasan yang sangat sunyi yang tidak diduduki oleh manusia. Pada ketika itu, perkara tersebut telah pun diberitakan oleh Nabi SAW. Dan dalam kisah yang lain, ketika pulang daripada peperangan Tabuk, Sayyidina Abu Dhar ni dia terlambat bersama dengan gerombolan tentera pada ketika itu. Sehingga kan bila sahabat dah datang ke depan, tinggal Abu Dhar Al-Ghifari di belakang. Dan ada sahabat yang lain bagi tahu kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, ada seorang tentera tercicir ke belakang," kata sahabat. Kata Nabi SAW, "Tak apa, biarkan dia." Sehinggalah akhirnya sahabat dah sampai, Abu Dhar belum sampai. Kerana dikatakan bahawa Abu Dhar pada awalnya dia binatang tunggangan dia, tapi binatang tunggangan dia ni lomba jalan perlahan. Akhirnya sehingga dikatakan bahawa sebab geramnya Abu Dhar dengan binatang tersebut, dia turun di jalan kaki. Sehinggalah dia sampai, bila nak sampai berjumpa dengan kelompok tentera yang ada Rasulullah pada ketika itu, nampak kelibat dia. Sebelum nak sampai tu, seorang sahabat kata, "Hai Rasulullah, tu ada seorang datang." Lalu Nabi SAW kata apa? "Kun Abu Dhar." Itu adalah Abu Dhar. Walaupun pada ketika itu semua orang tak tahu itu Abu Dhar. Semua orang tak tahu. Nampak kelibat seorang lelaki yang nak hampiri Rasulullah dan tentera, para sahabat pada ketika itu. Para sahabat daripada kalangan tentera pada ketika itu datang. Semua orang tak tahu, tapi Rasulullah kata, "Kun Abu Dhar." Itu adalah Abu Dhar Al-Ghifari. Dan ternyata bila sampai, beliau adalah Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dikatakan bahawa Nabi SAW bila melihat keadaan tersebut, Nabi SAW bersabda bahawa, "Rahimahullahu Abu Dharrin." Semoga Allah merahmati Abu Dhar. "Yamshi wahidan." Dia berjalan berseorangan. "Wa yamutu wahidan." Dan dia akan meninggal berseorangan. "Wa yub'atsu wahidan." Dan dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat berseorangan. Perkara ini benar-benar terjadi. Setelah mana Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari bersama dengan isteri dan seorang hambanya pergi ke Rabadah, duduk di perkampungan yang terpencil, yang tak ada orang. Sehinggalah akhirnya Sayyidina Abu Dhar sakit dan ingin meninggal dunia, hampir kepada meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Abu Dhar berpesan kepada isterinya, "Wahai isteriku, kalau aku meninggal dunia nanti," sebab bila Sayyidina Uthman tengok keadaan isteri dia, Sayyidina Abu Dhar lihat isteri dia sangat risau. Sebab apa risau? Sebab tak ada orang yang nak uruskan jenazah ni. Lalu kata Sayyidina Abu Dhar, "Wahai isteriku, janganlah kau risau. Bila aku dah meninggal nanti, kau letak aku dekat tengah jalan." Isteri dia pelik. "Kenapa pula kau suruh aku letak di tengah jalan? Dahlah sekarang ni pun tak ada orang nak uruskan, apatah lagi kalau duduk tengah jalan." Kata Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari, "Aku yakin dengan sabda Nabi SAW yang mana aku akan meninggal dunia dan disaksikan oleh sekelompok kaum muslimin." Disebabkan keyakinan Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari dengan sabda baginda SAW tersebut, beliau mewasiatkan kepada isterinya, "Apabila aku telah meninggal dunia nanti, kau letak aku tengah jalan, kerana pasti nanti akan lalu kelompok kaum muslimin yang akan menguruskan jenazah aku." Dan perkara tersebut benar terjadi. Setelah kewafatan Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari, isterinya dengan seorang hambanya mengangkat jenazah Abu Dhar Al-Ghifari dan letak di tengah jalan. Tiba-tiba datang satu kelompok kaum muslimin melalui jalan tersebut dan bertanya kepada isteri Abu Dhar, "Wahai wanita, apa yang berlaku ni? Apalah kena tiba-tiba ada jenazah di tengah jalan ni?" Lalu kata isteri Abu Dhar, "Ini adalah Abu Dhar Al-Ghifari." Dan antara yang berada dalam kelompok tersebut adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Abdullah bin Mas'ud kenal tentang Abu Dhar Al-Ghifari. Bila Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tahu jenazah tersebut adalah Abu Dhar Al-Ghifari, menangis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau menangis kerana teringat akan sabda baginda SAW yang mana Abu Dhar akan meninggal dunia bersorangan di perkampungan terpencil dan akan disaksikan oleh sekelompok manusia. Dan perkara tersebut benar terjadi. Dan akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menguruskan jenazah Sayyidina Abu Dhar dan menyembahyangkan jenazah Abu Dhar Al-Ghifari dan kemudian dikebumikan. Baik.
Dalam riwayat yang lain, yang keempat, baginda juga memberitahu kepada Sayyidina Samurah bin Jundab bahawa beliau akan meninggal dunia akibat terbakar, dan beliau benar-benar wafat seperti itu. Sayyidina Samurah bin Jundab, beliau diriwayatkan bahawa sebelum beliau meninggal dunia, beliau berasa terlalu sejuk. Keadaan terlalu sejuk tersebut sehingga menyebabkan dia tak tahan. Dan akhirnya bila dia keluar rumah, dia nampak ada satu kawah yang diisi dengan air yang panas. Akhirnya dia masuk dalam air tersebut disebabkan keadaan dia yang terlalu sejuk, dan dia meninggal dalam keadaan tersebut. Yang kelima, baginda memberitahu tentang ajal sebahagian di kalangan sahabat yang mereka akan meninggal dunia pada satu kurun yang mana tidak akan ada yang masih hidup setelah kurun tersebut. Perkara ini juga benar-benar terjadi seperti yang telah diberitakan oleh Nabi SAW. Suatu ketika, baginda meletakkan tangannya yang mulia di atas kepala Sayyidina Abdullah ibn Busri radhiyallahu ta'ala anhu sambil berkata, "Ya'ishu hadzal ghulam qarnan." Nabi SAW jumpa dengan Abdullah bin Busri. Nabi letak tangan baginda di atas kepala Abdullah bin Busri sambil mengatakan, "Ya'ishu hadzal ghulam qarnan." Pemuda ini, dia akan hidup selama satu kurun. Dan perkara tersebut benar-benar terjadi. Sayyidina Abdullah ibn Busri, beliau hidup selama 100 tahun, yakni satu kurun. Selain itu, pada wajah beliau terdapat as-su'lul. Su'lul ni apa? Ada kutil di wajah beliau. Nabi SAW bersabda, "La yamutu hatta yadhhab as-su'lul min wajhi." Kata Nabi SAW, Abdullah bin Busri ini, beliau tidak akan meninggal dunia sehinggalah kutil yang ada di wajah tersebut hilang. Dan perkara tersebut benar-benar terjadi. Apabila hilangnya kutil tersebut, maka meninggal dunialah Abdullah ibn Busri radhiyallahu ta'ala anhu. Yang keenam, baginda menasihati Sayyidina Habib ibn Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu ketika bapanya bertemu dengannya di Madinah, sedangkan beliau ingin pergi melihat baginda SAW. Bapanya seorang yang kafir, sebenarnya hanya ingin menghalang beliau daripada tinggal bersama dengan Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW tetap mengatakan, "Irji' ma'ahu fa innahu yushaku an yahlak." Satu ketika Sayyidina Habib bin Maslamah, beliau ingin pergi ke Madinah. Dalam perjalanan ingin pergi ke Madinah, dapat berita bahawa bapanya telah datang ke rumahnya untuk bertemu dengannya. Dan bapanya seorang yang bukan Islam, masih belum memeluk agama Islam. Lalu apabila Sayyidina Habib bin Maslamah sampai di hadapan Nabi SAW, Nabi SAW suruh Habib bin Maslamah untuk pulang kembali bertemu dengan bapanya. Sayyidina Habib bin Maslamah kata, "Wahai Rasulullah, dia tu tak bagi aku datang Madinah ni saja je. Dia tak bagi aku duduk bersama dengan engkau, wahai Rasulullah." Tapi Nabi kata, "Irji', kembalilah engkau kepada bapamu." Kenapa? "Fa innahu yushaku an yahlak," kata Nabi SAW, kerana dia hampir meninggal dunia. Nabi SAW yang berada di Madinah mengetahui keadaan bapa kepada Sayyidina Habib bin Maslamah yang akan meninggal dunia, dan meminta kepada Sayyidina Habib bin Maslamah untuk kembali bertemu dengan bapanya sebelum bapanya meninggal dunia. Perkara ketujuh, sebelum Nabi SAW wafat, baginda pernah berpesan kepada anaknya, iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, dengan kata Nabi SAW, "Ya Fatimah, anti awwalu ahli luhuqan bi." Kata Nabi SAW kepada Sayyidatina Fatimah, "Wahai Fatimah, engkau adalah orang pertama daripada kalangan ahli keluargaku yang akan mengikutiku, yakni yang akan meninggal dunia setelah aku wafat." yakni setelah baginda SAW wafat. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal dunia selepas 6 bulan kewafatan baginda SAW, dan tidak ada seorang pun daripada kalangan ahli keluarga baginda SAW yang meninggal dunia sebelum daripada kewafatan Sayyidatina Fatimah, menunjukkan bahawa apa yang Nabi SAW sabdakan itu benar-benar terjadi. Yang ke-8, baginda pernah bersabda kepada isteri-isteri baginda, kata Nabi SAW, "Atwalukunna yadan asra'ukunna luhuqan bi," kata Nabi SAW. Nabi bersabda, "Wahai isteri-isteriku, atwalukunna, tangan yang paling panjang daripada kalangan kalian adalah orang yang paling cepat akan bersama dengan aku di syurga. Orang yang akan paling cepat meninggal dunia setelah kewafatanku," kata Nabi SAW.
Disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bila mana Nabi SAW sebutkan perkara tersebut, orang yang paling panjang tangan dia yang akan paling cepat mengikutiku setelah aku meninggal dunia, maka para isteri Nabi SAW pada ketika itu mereka berlumba-lumba mengukur tangan mereka, ingin melihat siapakah tangan yang paling panjang. Tujuan mereka melakukan perkara tersebut bukanlah kerana mereka takut akan kematian. Sebaliknya, mereka berlumba mengukur tangan mereka untuk mengetahui siapakah orang yang paling cepat akan bersama dengan Nabi SAW di dalam syurga. Dan mereka terus mengukur tangan mereka sehinggalah kewafatan Sayyidatina Zainab binti Jahsy. Apabila wafatnya Sayyidatina Zainab binti Jahsy, barulah para isteri Nabi SAW mengetahui bahawa apa yang disabdakan Nabi SAW sebagai orang yang paling panjang tangan tersebut bukanlah daripada sudut fizikal. Kerana Sayyidina Zainab binti Jahsy bukanlah orang yang mempunyai tangan yang panjang daripada sudut fizikal. Tetapi Sayyidina Zainab binti Jahsy adalah seorang yang sangat berhati mulia, seorang yang pemurah dan rajin membuat sesuatu dengan tangannya sendiri, sehingga dikatakan bahawa Sayyidatina Zainab binti Jahsy, beliau akan mengambil kulit-kulit binatang dan dijahit sendiri menjadikan pakaian untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Bahkan ketika kewafatan Sayyidatina Zainab binti Jahsy, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahawa laqad dhahabat hamidatun muta'abbidatun mufzi'al yatama wal aramil. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, telah perginya seorang yang terpuji, banyak beribadah, sering mengambil berat berkenaan anak-anak yatim dan ibu tunggal, menunjukkan bahawa Sayyidatina Zainab binti Jahsy adalah seorang yang sangat pemurah, seorang yang sangat suka bersedekah. Dan maksud daripada hadis Nabi panjangnya tangan tersebut bukanlah panjang daripada sudut fizikal, tapi panjang tangan tersebut menunjukkan bahawa tanda seseorang itu suka bersedekah. Perkara yang ke-9, baginda pernah berpesan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sedang sakit di kota Mekah. Beliau sangat risau jika beliau diwafatkan di Mekah, kerana beliau mengetahui bahawa baginda tidak suka untuk meninggal dunia di bumi yang baginda telah berhijrah, yakni Mekah. Baginda SAW menyatakan kepada beliau ketika menziarahi beliau yang sedang sakit di Mekah, kata Nabi SAW, wa asallahu an yarfa'aka fayantafi'a bika nasun wa yudarra bika akharun. Ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu berada dalam keadaan sakit, beliau risau, beliau khawatir kalau beliau meninggal dunia di Mekah, kerana ketika itu beliau berada di Mekah. Antara sebab mengapa beliau tidak suka untuk meninggal di Mekah, kerana beliau tahu bahawa Nabi SAW telah meninggalkan Mekah dan berhijrah di bumi Madinah, dan bumi Madinah adalah bumi yang baginda SAW akan wafat. Lalu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas khawatir, risau dia kalau-kalaulah dengan sakitnya ini akan menyebabkan dia meninggal dunia di Mekah. Tetapi Nabi SAW datang menziarahi beliau dengan mengatakan bahawa, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah mengangkat darjat engkau supaya sebahagian manusia yang boleh mengambil manfaat dari engkau dan dimudaratkan oleh engkau sebahagian yang lainnya. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, moga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat darjat engkau sehingga manusia dapat mengambil manfaat daripada darjat tersebut, dan daripada darjat yang tinggi yang diberikan oleh Allah kepada engkau itu juga menyebabkan orang yang memusuhi Islam akan termudarat daripada engkau. Semua yang disabdakan oleh Nabi SAW ini benar-benar terjadi kepada beliau. Beliau hidup sehingga kepada pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau dilantik untuk memimpin peperangan melawan tentera Parsi, sehinggalah akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka Al-Qadasiyah, yakni bandar yang terletak di sebelah barat daya kota Kufah. Melalui pimpinan beliau juga dilantik menjadi gubernur di kota Kufah. Ini menunjukkan umat Islam telah mengambil manfaat yang besar daripada beliau, manakala orang musyrikin dan majusi mendapat kemudaratan persis seperti apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Perkara yang ke-10, Nabi SAW juga pernah bersabda, idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu. Kalaulah Kisra telah musnah, maka tidak akan ada lagi kerajaan Kisra. Dan perkara tersebut benar-benar terjadi. Setelah Kisra ditawan oleh Islam, maka Kisra telah hanyut dan tidak ada lagi sehinggalah pada hari ini. Yang terakhir, contoh diberikan oleh Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Tuan-tuan boleh tengok pada halaman ke-56.
baginda pernah memberitahu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bahawa beliau akan dipukul di sini, sambil Nabi SAW mengisyaratkan ubun-ubun beliau sehinggalah membasahi ini, yakni mengisyaratkan janggut beliau. Apa yang disabdakan oleh Nabi itu benar-benar terjadi. Beliau telah ditetak di ubun-ubun kepala oleh Ibnu Muljam, yakni Abdurrahman Ibnu Muljam, yang dilaknat dengan pedangnya sehingga darah mengalir membasahi janggut beliau. Nabi SAW suatu ketika berjumpa dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, lalu mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Abat Turab, wahai bapa kepada Turab. Antara gelaran kepada Sayyidina Ali yang diberi oleh Nabi SAW adalah Abu Turab, kerana pada suatu ketika dia akan bahawa Sayyidina Ali berguling di atas tanah. Bila Nabi nampak dia berguling di atas tanah dalam keadaan baju yang dipenuhi dengan debu, akhirnya digelar beliau sebagai Abu Turab, bapa kepada debu. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, ya Abu Turab, wahai bapa kepada segala debu, tahukah engkau suatu ketika nanti engkau akan dipukul di sini, di ubun-ubun engkau, dan darah akan mengalir membasahi janggut engkau. Dan perkara tersebut benar-benar berlaku setelah kewafatan Sayyidina Uthman, dilantik Sayyidina Ali sebagai khalifah. Dan pada ketika itu Sayyidina Ali pergi ke Kufah, dan ketika beradanya Sayyidina Ali di kota Kufah, beliau telah didatangi oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang khawarij, dan telah menetak Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu di kepalanya dengan pedang yang dilumurkan dengan sesuatu yang boleh menyebabkan kalau kena badan, pasti yang kena akan meninggal dunia. Sehinggalah akhirnya Sayyidina Ali karamullahi wajhah meninggal dunia, diriwayatkan pada 17 Ramadan tahun 40 Hijrah, dan ada riwayat mengatakan bahawa Sayyidina Ali karamullahi wajhah meninggal dunia pada 21 Ramadan. Dan daripada perkara-perkara, daripada hadis-hadis yang kita telah sebutkan ini, menunjukkan bahawa Nabi SAW mengetahui apa perkara yang akan berlaku. Dan Nabi SAW juga mengetahui di bumi mana seseorang itu akan meninggal dunia, dan menunjukkan bahawa hakikatnya Nabi SAW mengetahui perkara-perkara ghaib. Dan kata Said Abdul Aziz lagi, perkara-perkara tersebut boleh kita lihat di dalam kitab-kitab hadis. Kalau kita buka kitab-kitab hadis, terutamanya di dalam bab al-fitan, bab-bab fitnah, kita akan mendapati lebih jelas bahawa Nabi SAW mengetahui tentang apa yang akan berlaku pada keesokan hari. Nabi tahu tentang apa yang ada di dalam rahim. Nabi tahu bila akan turunnya hujan. Nabi juga tahu bila seseorang itu akan wafat. Dan Nabi juga diriwayatkan, nanti kita akan bincang pada minggu yang akan datang insya-Allah, bahawa Nabi sendiri juga tahu tentang bilakah berlakunya kiamat. Wallahu alam, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sampai di sini. Kita akan sambung pada minggu yang akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dalam masa saya mohon maaf. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.